Saya selalu argue dengan pendengar saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh, kau betul-betul mati. Ketika itu dia Pemanggil misteri itu menyatakan yang dia mengandaikan bahawa ianya hanya rancangan dari pihak penerbit. Namun, apa yang menggemparkan pada keesokan harinya terpampang di akhbar tentang kemalangan di lebuh raya pada kilometer yang sama. Astagfirullahaladzim. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga saya selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Tapi ini serem banget ya. Ini 5 kisah seram era 90-an yang ramai tak sangka. Ini ceritanya dari Malaysia. Kisah seramnya. Langsung aja tanpa berlama-lama kita nonton videonya. Serem nih. Tapi penasaran mau nonton, langsung ya kita tonton ya. Di setiap pelosok dunia pasti ada kisah legenda yang tersendiri. Salah satunya tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-menurun. Kisah-kisah tersebut biasanya berasal dari kisah benar yang berlaku ataupun telah ditokok tambah bagi menarik perhatian orang ramai. Di Malaysia juga terdapat banyak misteri aneh dan kisah seram legend yang pernah menjadi buah mulut masyarakat dahulu. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram era 90-an yang ramai tak sangka. Apa ini? Ada bus. Oh, biasa itu tempat kayak gitu. Nombor 5. Pemberhentian bus. DJ radio dan panggilan telefon misteri. Oh, DJ radio panggilan telefon misteri. Gimana? Terdapat kisah benar dialami oleh DJ Isma Halil yang berlaku pada lewat 90-an. Pada ketika itu, dia mengendalikan sebuah rancangan radio secara langsung. Bermula tepat jam 12 malam setiap malam Jumaat di stesen radio THR. Seperti biasa, dalam rancangan tersebut, DJ Isma Halil akan membuka ruang panggilan telefon kepada peminat untuk berkongsi kisah seram yang pernah dilalui. Pada malam kejadian, seorang pemanggil wanita telah berkongsi kisah seramnya kepada DJ Isma serta seluruh pendengar di radio tersebut. Di mana satu keluarga naik van dan pemanggil ini adalah perempuan, telefon saya di radio. Dia cerita pasal dia dengan keluarga dia, satu kisah benar. Kisah benar ni berlaku begini, saya dengan keluarga saya naik ke arah. Kemudian nak mengelak satu kereta, kami semua jatuh ke gaung. Ya Allah. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Merinding, ya Allah. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat. Kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi Ya Allah, merinding. sampai ke kenderaan terakhir. Van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Ya Allah. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke gaung. Ibu juga Ya Allah, astagfirullahaladzim. Selepas Astagfirullah, habis dia buat panggilan, saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati. Macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Sebab saya selalu argue dengan pendengar saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh, kau betul-betul sudah mati. Ketika itu dia Pemanggil misteri itu menyatakan yang dia berada di lebuh raya Karak dan sedang dalam perjalanan bersama suami, anak serta kedua orang tuanya. Dan dia juga memberitahu bahawa terdapat sebuah lori yang hanya ada satu lampu sahaja menyala dan melintasi kereta mereka. Lori tersebut kemudiannya menyebabkan kereta mereka terbabas masuk ke dalam gaung. Pemanggil memberitahu bahawa dia sangat sedih kerana kedua orang tua, anak dan suaminya meninggal dunia akibat kemalangan itu dan dia juga ternampak dirinya mati di tempat kejadian. Rata-rata peminat yang mendengar ketika itu mengandaikan bahawa ianya hanya rancangan dari pihak penerbit. Namun, apa yang menggemparkan pada keesokan harinya terpampang di akhbar tentang kemalangan di lebuh raya pada kilometer yang sama.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemalangan itu sama seperti dinyatakan oleh pemanggil misteri itu, di mana memang benar terdapat kemalangan yang melibatkan pasangan suami isteri, seorang anak dan 2 orang tua. Menurut DJ Ismail Halil, dia pernah dengan segera mendengar semula rakaman panggilan dari si pemanggil misteri itu. Namun ia tidak mengeluarkan apa-apa bunyi. DJ Ismail juga memberitahu bahawa dia kadang-kadang percaya bahawa mangsa mungkin tidak dapat menceritakan perkara itu, namun mungkin terdapat pendampingnya boleh menceritakan balik seperti apa yang berlaku pada kisah ini. Terdapat juga komen pada kisah seram ini bahawa dia pernah mendengar live radio tersebut dan dikatakan wanita itu telefon pada pukul 1.30 pagi dan dia mendengar bahawa DJ Ismail marah akan wanita itu kerana menceritakan tentang kematian ibu dan ayahnya, kerana DJ Ismail menganggap itu adalah gurauan yang kasar kerana melibatkan nyawa. Namun dia mendengar bahawa wanita itu memang betul-betul mengatakan bahawa mereka telah mati dan akhir sekali terdengar bunyi tangisan pada panggilan telefon. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah. Ya Allah. Nombor 4. Ini ceritanya serem banget. Hantu Janet Sarawak. Ceritanya serem banget. Kisah ini adalah antara kisah seram paling popular dalam kalangan rakyat Sarawak, terutamanya mereka yang berada di Bandar Kuching. Merinding, Hantu ya Allah, Janet ini merinding. berkisah tentang seorang jururawat di sebuah hospital umum Sarawak yang berbangsa Tionghoa, iaitu Janet. Dia dipercayai telah diculik ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja dan juga dipercayai menjadi mangsa ritual korban semah bagi memastikan projek pembinaan Jambatan Satuk Sarawak berjalan lancar. Ketika itu, pembinaan Jambatan Satuk sedang dijalankan dan telah tergendala disebabkan oleh penunggu kawasan. Menurut kepercayaan orang dahulu, korban manusia iaitu gadis perawan perlu dibuat dalam ritual semah. Kepala mereka akan dipenggal dan ditanam di tiang konkrit bagi mengukuhkan jambatan dan seterusnya pembinaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan makhluk halus. Kemudian pada suatu hari, pihak polis dengan bantuan penduduk setempat telah menemui mayat tanpa kepala dan dipercayai ia adalah badan Janet. Ibu bapa Janet kemudiannya telah mengebumikan anak mereka dengan pakaian dan kasut berwarna merah kerana mengikut kepercayaan Cina, wanita yang mati memakai pakaian serba merah, rohnya akan kembali untuk membalas dendam. Asalnya cerita ni memang cerita yang selalu dimain-mainkan di Sarawak lah. Dia terjadi kat Jambatan Satok sebenarnya. Kisah Janet ni yang jadi mangsa korban semah lah. Korban semah ni maksudnya setiap pembangunan yang dilakukan di kawasan tu dia nak cari mangsa lah, cari darah, cari anak dara. So Janet ni lah yang jadi mangsa. Kemudian penampakan hantu Janet mula menghantui masyarakat di Bandar Kuching. Ada antara penduduk yang nampak seorang wanita berpakaian merah berjalan kaki dengan payung pada waktu malam. Ada juga yang nampak wanita berpakaian merah menaiki feri pada waktu malam untuk merentas Sungai Sarawak tapi hilang ketika sampai ke seberang sungai. Kisah Janet ini juga telah difilemkan dengan tajuk Janet Sumpah Terlarang dan telah ditayangkan di Astro-First pada Ogos 2021. Serem. Tolong, gak mau, takut. Akan bahagia sampai Takut. Kan suaranya. Terus, aduh, serem amat ceritanya. Nombor 3. Hantu Kumkum. Serem semua sih ceritanya. Ngeri. Kisah hantu Kumkum pernah menghantui perkampungan di negeri tertentu, terutamanya di Johor. Hantu Kumkum adalah seorang perempuan menjual kain yang akan datang dari rumah ke rumah dengan niat untuk mencari gadis sunti, iaitu anak perempuan yang belum balik sebagai mangsanya. Asal perkataan Kumkum adalah daripada perkataan hujung Assalamualaikum. Hantu wanita ini hanya boleh menyebut kum.
Kisahnya Serem bermula amat. dengan seorang wanita yang terlalu taksub akan kecantikan diri sehingga sanggup melanggar perintah Allah, dan dia melakukan perkara kurafat supaya ingin kelihatan Ya cantik. Allah. Wanita tersebut telah mengikat perjanjian syaitan dengan mengamalkan ilmu hitam, dan dia mempunyai pantang larang yang perlu dipatuhi, Ya Allah. iaitu tidak boleh melihat cermin dalam tempoh 44 hari. Sejak dari itu, ramai orang memuji-muji akan kejelitaannya, lalu menyebabkan dia menjadi terlalu teruja dan tidak sabar untuk melihat wajahnya di cermin. Setelah melihat cermin, wajahnya diharapkan cantik telah bertukar menjadi buruk, hodoh serta lama-kelamaan hanyir bernanah. Ya Allah. Sehingga kan dia terpaksa menutup semua kekurangan diri dengan kain seperti wanita berperudah. Astagfirullah, ya. Pengamal ilmu tu dilarang tengok cermin selama 44 hari. Ada filmnya. Apabila terikat perjanjian dengan syaitan, Aduh, merinding. maka dia terpaksa menuruti arahan seterusnya supaya kembali cantik dengan cara menghisap darah gadis sunti. Astaghfirullah, Maka wanita ini ya mula Allah. merayau-rayau dari rumah ke rumah untuk mencari gadis sunti sebagai mangsa. Merinding. Merinding. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ini cerita kok serem semua. Ih, ngeri, takut. Aduh, merinding. Nombor 2, Nomor 2. Bigfoot. Aduh, ya Allah. Datanglah. Tak tahu apa punya. Saya nampak dia berjalan, mata dia merah, dia jalan terus menuju ke hutan. Lepas tu dia berbunyi. Kata dia. Dia pasal dia nampak apa ni lampu saya kan. Dia tak pernah tengok api ke apa. Bigfoot atau lebih dikenali sebagai orang mawas telah dilaporkan tersembunyi di sebalik rimbunan hutan Khatulistiwa di negara ini sejak berpuluh tahun lalu. Orang mawas dikatakan telah mendiami hutan di Johor sejak bertahun-tahun yang lalu, dan orang asli di Johor katanya telah menyimpan rahsia tersebut di kalangan mereka dan tidak diketahui ramai masyarakat moden di bandar. Sekitar awal 2006, barulah rahsia ini mula disebarkan ke seluruh Malaysia dan juga telah menjadi fenomena sehingga ke peringkat antarabangsa. Katanya, orang mawas atau nama lainnya hantu jarang gigi ini hidup secara tersembunyi di dalam hutan yang jauh dari penempatan manusia. Namun ada juga segelintir penduduk orang asli yang mendakwa bahawa mereka pernah terserempak dengan orang mawas ketika berada di perkampungan mereka. Seorang kanak-kanak orang asli yang pernah hilang selama 6 hari di hutan Simpan Lenggong Ya pada Allah, Disember ya 2005 pernah berkata bahawa dia ada terserempak dengan seekor makhluk tinggi ngeri berbulu hitam ya Allah. ketika berada di dalam hutan tersebut. Ya Allah. Sebelum itu, pada November 2005 juga, seorang pemuda orang asli dari kampung Punjut ada mendakwa bahawa dia ada melihat sebuah makhluk berketinggian hampir 4 meter dan kelihatan seakan-akan manusia. Namun badannya dipenuhi bulu ketika dia sedang mencari katak di Sungai Cemerlang, Johor. ya Allah. Rahsia kewujudan orang mawas ini telah dilaporkan ke akhbar sehinggalah ia menjadi bual bicara penduduk tempatan dan luar negara. Penduduk tempatan dan luar negara yakin bahawa orang mawas atau hantu jarang gigi yang ada di hutan sekitar Johor itu sebenarnya merupakan sejenis spesies hidupan misteri yang terkenal di seluruh dunia, iaitu Bigfoot. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd, ya Allah. Nombor 1, apa lagi ceritanya? Merman. Hah? Merman atau nama lainnya ikan duyung lelaki. Pasti ramai di antara kita yang tahu akan ikan duyung atau lebih terkenal dengan nama mermaid. Ikan duyung merupakan sebuah makhluk air mitos dengan kepala dan badan wanita, manakala ekornya ikan. Manakala merman merupakan ikan duyung versi lelaki yang mempunyai badan dan kepala lelaki dan ekor seperti ikan. Pada tahun 2006, rakyat Malaysia heboh apabila melihat beberapa gambar merman yang ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang di Pulau Pinang. Merman ini mempunyai saiz badan lelaki dewasa, 2 sirip panjang seperti telinga besar di kepalanya dan lengan dan badannya diletupi dengan sirip dari kepala sehingga kaki. Oh, ya Allah. Selain itu, pada bulan Oktober tahun 2009, terdapat sebuah video yang viral dan dikatakan terdapat mermaid yang dijumpai di pantai utara Sabah. Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh ya Allah. Itu kan ya teman-teman, namanya kehidupan memang seperti itu. Ada dunia yang berbeda dengan manusia. No, takut aku, no. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen pengalaman anda dengan kisah-kisah seram yang pernah berlaku pada era 90-an. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Serem ya teman-temannya, itu memang serem banget. Yang paling ngeri tadi yang cerita yang ini ya, yang pertama banget tadi yang nomor 5 ya. Ya Allah, itulah namanya kehidupan gitu ya. Nggak ada yang tahu. Terus itu pun memang namanya dunia ini bukan hanya hidup manusia saja gitu, berdampingan dengan yang lain tentu saja. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa, memohon perlindungan tentunya kepada pencipta kita, tentunya kepada pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, kalau misalkan kita mendengar hal yang tidak baik, yang membuat kita takut, yang membuat kita resah, ada yang mengganggu atau segala macam, selalu meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Namanya kisah-kisah misteri, kisah mistis itu dimanapun pasti ada gitu ya. Sewaktu aku kecil pun ini mau berbagi cerita gitu kan. Kakak aku yang pertama yang pernah bareng sama aku bikin react juga itu Kakak Gina. Pas masih kecil dulu pernah melihat ada wanita tidur di kamar gitu, ada. Itu serem banget ceritanya. Adikku juga yang laki-laki yang terakhir Dede Al itu juga pernah melihat sosok di rumah gitu kan, di rumah orang tua juga. Seperti manusia tapi ternyata bukan manusia gitu, ada juga ceritanya seperti itu. Lalu aku juga, karena aku juga sering pindah-pindah rumah juga gitu kan, jadi misalkan ada yang ganggu segala macam itu sangat-sangat wajar ya. Jadi misalkan ini kursi makan kadang-kadang bunyi gitu kan. Terus kadang-kadang keran air bunyi sendiri, hidup sendiri, mati sendiri, kadang-kadang ya gitulah. Banyak namanya hal-hal yang terjadi seperti itu terjadi di rumah lama ya teman-teman. Jadi sekarang udah pindah ke rumah yang baru, alhamdulillah di sini sangat aman dan nyaman tentu saja. Itu tadi ya teman-teman. Jadi banyak kisah-kisah yang pernah terjadi, itu hal-hal yang sudah terlewatkan. Intinya itu tadi, banyak hal-hal yang sudah terjadi. Apapun itu kita harus selalu memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.